Okey, seterusnya kita masuk tentang topik yang terakhir lah kot dalam bab syarikat ini, iaitu tentang konsep keuntungan dan kerugian. Okey. So, definisi keuntungan pertambahan nilai melebihi modal. Mana apa yang above the capital, more than capital itu kira keuntung lah. Okey. So, kalau rugi, kalau lebih kurang daripada modal, itu dikira rugi. Okey. So, keuntungan adalah hasil dari usaha yang gigih serta berkesan oleh seorang peniaga. Setiap kegiatan perniagaan tak semestinya menghasilkan keuntungan. Banyak je perniagaan yang rugi. Okey, sebagai contoh mungkin masa sekarang ni kan ramai yang terjejas disebabkan oleh PKP. Banyak sebenarnya perniagaan yang rugi. Perniagaan contohnya berkaitan dengan tourism, berkaitan dengan makanan, restoran dan sebagainya. Sebab contoh kedai makan ni dia punya margin dia besar. Tapi dia punya margin lagi satu yang besarnya adalah daripada penjualan air. Okey. So masalahnya bila berlakunya PKP dan sebagainya, jumlah kunjungan ke kedai itu berkurang. Maknanya dia boleh jual take away, tapau dan sebagainya. Okey, tapi bila orang take away, jarang orang membeli air. Kan? Maknanya kalau kita duduk sit in, dine in, biasa kita beli air, kan? Tapi bila take away, memang jarang lah orang beli air. Okey. So, di situ peniaga makanan memang peniaga restoran lah memang sangat terjejas lah apabila tiada orang dine in. Sebab margin margin yang banyak itu margin pada air, kan? Macam satu lagi contohnya mungkin tourism, kan? Industri perhotelan contohnya, kan? Dalam situasi sekarang semua tak boleh travel, tak boleh duduk di hotel, kan? So dia ada fixed asset. Fixed asset itu ada fixed cost dia. Tiap-tiap bulan kena bayar sewa. Kalau dia sewa bangunan tu lah. Atau kalau dia miliki, biasanya dia beli ada pinjaman daripada bank. So tiap-tiap bulan kena bayar installment, kan? Tiap-tiap bulan kena bayar electricity. Walaupun masa PKP mungkin kurang lah penggunaan elektrik, tapi still. Dan tiap-tiap bulan kena bayar air. Tiap-tiap bulan kena bayar gaji pekerja. Gaji pekerja biasanya fix, kan? Walaupun PKP, still pekerja itu perlu dibayar gaji. Walaupun mungkin ada pengurangan lah. Tapi still, di situ ada cost, kan? Bila revenue tak ada, revenue tak masuk, masalah lah, kan? Okey. Tadi panjang pula ceritanya, kan? Okey. So, jika kegiatan perniagaan itu tak menyalahi akhlak dan keuntungan adil diperolehi, ia menggambarkan satu kejayaan mulia yang boleh dibanggakan. Okey. Mengakui hukum pulangan ini sebagai sesuatu yang lumrah akan merangsangkan setiap pengusaha lah supaya teliti dan rapi dalam menjalankan kegiatan perniagaan dan perdagangan. Okey. Maknanya kalau orang meniaga dia tak nak rugi. Biasalah semua orang meniaga nak untung. Okey. So bila kita dah plan properly, ada satu rangka kerja yang jelas, maknanya kita ada account yang jelas, maknanya kita nampak lah kita punya cost dekat mana dan sebagainya, kita boleh cuba elakkan kerugian dan kita akan cuba dapatkan keuntungan lah. Cuma kadang-kadang ada benda-benda yang di luar jangkaan, kan? Contohnya macam PKP inilah, COVID dan sebagainya, dia satu di luar jangkaan, kan? So memang tak boleh buat apa, kan? Okey. So mengikut hukum perniagaan, jumlah kegunaan atau perbelanjaan, expenses and price adalah dua asas utama. Okey. So keuntungan barangan jualan, seperti keuntungan yang diambil barang yang dijual. Okey, dalam Islam sebenarnya kita tak tentukan keuntungan penjualan barang tersebut. Okey. Maknanya kalau dulu masa kita kecil-kecil, selalu kan orang cakap, "Weh, kenapa jual mahal sangat ni? Riba lah, haram lah." Okey. Technically tak ada isu sebenarnya, kan? Technically katalah kita beli barang RM10, kita nak jual RM50, untung RM40. Itu nampak berapa ratus persen keuntungan tu, kan? Okey. Technically tak ada masalah, kan? Yang penting perlu ada akad, iaitu perlu penjual dan pembeli itu bersetuju dengan
pembelian barang itu, kan, transaksi barang itulah. Okey, cumanya lebih baik penjual menentukan keuntungannya dengan harga yang berpatutan. Okey. So, Rasulullah SAW berniaga dengan menentukan harga barangnya secara berpatutan dan tidak mengambil keuntungannya lebih. Okey. Okey. Yang ini juga perlu dinilai juga, benda-benda yang kita perlu tengok. Adakah satu barang itu sesuatu yang barang yang berbentuk keperluan essential atau for the need, atau barang itu adalah satu yang bersifat luxurious atau bersifat kemewahan, bersifat kehendak contohnya. Okey, so kalau barang-barang itu bersifat essential, satu benda yang keperluan, technically sebenarnya tak boleh lah kita nak letakkan margin keuntungan yang terlalu tinggi. Okey, sebab itu adalah satu keperluan untuk manusia, kan. Kita perlu letakkan keuntungan yang sewajarnya lah, yang setara lah. Cuma kalau benda itu sesuatu yang bersifat luxurious atau needs, kehendak, itu mungkinlah kita boleh letakkan suatu nilai yang tinggi lah, bergantung kepada, adalah perkara yang perlu dinilai lah. Contohnya barang-barang antik contohnya. Okey, maknanya itu bukan satu keperluan untuk orang, dan kalau kita nilai benda tu tinggi, kita nak letakkan margin yang tinggi, tak ada masalah. Okey. Okey, so satu tadi prinsip keuntungan. So prinsip keuntungan tadi, satu daripada barang jualan, yang satu lagi keuntungan daripada keberkatan. Okey, so kita akan dapat pahala dan keredaan Allah. So apabila peniaga ini mengambil keuntungan yang memadai dengan barang yang dijual, maka dia memperolehi keberkatan daripada Allah dan pahala yang sangat besar. Okey, so dan lebih penting, peniaga Muslim ni tak boleh menipu barang yang dijual. Okey, sebab itu kalau kita tengok peniaga-peniaga kecil, kadang-kadang dia ada hubungan manusia dia tu, kan. Kalau kita biasa membeli daripada peniaga kecil, contohnya kita ambil contoh nelayan di tepi pantai ni lah, kan. Kalau ikan baru naik, saya cerita tepi pantai, anda mungkin tidak berada di tepi pantai, tapi sebab saya hari-hari beli ikan kat pantai, kan. Okey, so bila ikan tu baru naik, okey, kita beli. Okey, kadang-kadang kita beli, bagilah ikan ni, campur-campur semua RM14. Okay. Tak apalah, kita bagi RM15. Simpan lah pakcik. Lepas tu dia tak puas hati dengan kita, dia tambah lagi ikan dalam plastik kita, kan. Walaupun kita dah beli ikan tu murah contohnya, kan, tapi sebab adanya hubungan manusia itu, adalah daripada nelayan itu sendiri mencari keberkatan, kan. Nelayan itu sendiri mencari keredaan Allah, nelayan itu sendiri mencari pahala, kan. So dan di situ dia mewujudkan hubungan antara manusia. Jadi saya sendiri akan rasa terkesan, dan esok aku akan datang lagi dekat sini, kan. Esok aku akan beli lagi kat sini, nanti aku akan datang lagi kat sini. Okay, so ada hubungan kat situ, ada human interaction kat situ. Okay, so tadi kita cakap tentang keuntungan maksimum. So matlamat semua perniagaan adalah mendapat keuntungan. Okay, so biasanya business we talk about profit maximization, keuntungan maksima. Okay, tapi dalam Islam dimensi untung bukan saja untung duit itu, kan, tapi juga meliputi aspek ukhrawi. Okay, so in term of menetapkan keuntungan itu tak ada. Okay, maknanya kita nak kata dalam Al-Quran kata untung boleh 20% je contohnya. Tak ada. Okay, so again daripada praktikalnya, kita dah kenal dua jenis barangan. So barangan keperluan asasi manusia dan barangan mewah. Okay, so Islam mengambil berat pergerakan harta dan kadar keuntungan dalam bisnes melibatkan komoditi dan barangan keperluan manusia ramai. Okay, maka di sini perlu ada kawalan dari negara. Okay, so kita sambung dulu. Al-Qadawi contohnya menyeraikan beberapa jenis cara dan manipulasi untuk meraih keuntungan berganda yang diharamkan. Okey, seperti melalui yang haram antaranya riba, rasuah dan perjudian, juga melalui jalan curang. Contohnya manipulasi pasaran, monopoli, sorok barang adalah hoarding dan spekulatif. Okey. Di sini datangnya peranan kerajaan, peranan negara dalam mengawal. Mana kita nak tengok barang-barang keperluan manusia, kan. Beras, tepung, gula dan sebagainya yang merupakan satu barang harian, keperluan manusia. Kita bukan contohnya ikan kembung, ikan selayang ialah ikan keperluan lah,
Kan kita bukan bercakap tentang ikan salmon yang menjadi satu kemewahan lah contohnya kan. Okey, so dari sini perlu ada satu mekanisme atau perlu ada ruang dan role yang perlu dimainkan oleh kerajaan dalam mengawal. Okey, sebab itulah dalam KPDN HCP, Kepentingan Perdagangan Dalam Negeri dan Haiwan Pengguna, memang ada penguatkuasa-penguatkuasa yang turun untuk melihatlah apakah berlaku sebarang kenaikan harga yang tidak wajar atau penjualan harga yang tidak wajar tentang suatu barangan. Okey. Dan kalau kita tengok, ini prinsip dalam isu ekonomi. Okey. So bila adanya manipulasi pasaran, adanya monopoli, adanya oligopoli dan sebagainya, pemain-pemain besar ini berkuasa menentukan harga barang, kan. Jadi kerajaan harus mainkan peranan lah di situ, kan. Contohnya dulu sering berlaku juga, kan. Tak tahulah kalau anda ingat atau tidak, ada ketikanya gula habis. Selalu berlakunya shortage gula, shortage minyak masak. Saya tak pasti, saya rasa ada juga berlaku kes shortage minyak masak. Maknanya kita nak beli gula di pasaran, di supermarket, tak ada, kan. Semua pergi pasar raya ni semua tak ada. Bila yang ada itu dia limitkan. Okey, boleh beli 3 paket je seorang. 3 paket je seorang atau 2 paket je seorang. Okey, sebab apa? Kat situ sebab orang ada yang menyorok barang itu, kan, dengan tujuan apa? Okey, sebab bila ni technically adanya shortage, harga demand akan naik. Shortage itu maksudnya supply kurang, kan. Demand maintain. Okey, so bila supply kurang, demand maintain, harga akan naik. Okey, so apa yang berlaku? Dia sorok. Bila harga dah naik, dia jual, kan. Itu yang berlakunya. Tapi menurut Islam, benda itu harus dikawal oleh kerajaan.